بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini ataupun tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada faedah dan manfaat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ini ataupun tengah hari ini insya-Allah kita sambung balik perbincangan ataupun daurah kitab kita ini, iaitu kitab ringkasan tanda-tanda kiamat, yang mana di dalam kitab ini dihimpunkan 40 buah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suasana ataupun fenomena yang akan berlaku bila hampirnya kita dengan akhir zaman. Bila mai dekat-dekat nak kiamat, ini sebahagian daripada tanda yang akan muncul. Dan di antara hikmah ataupun tujuan kita mengaji tajuk-tajuk seumpama ni, kita bukan nak meramal masa depan, kita bukan nak bicara kiamat tu nak jadi bila, tapi yang paling penting sekali, kita nak tahu apa suasana yang akan berlaku bila dekat-dekat nak kiamat. Satu. Yang kedua, kita mohon doa kepada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita terselamat daripada fitnah ni. Dua. Dan yang ketiga, usaha sungguh-sungguh supaya kita tak terlibat dengan tanda yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Tanda ni pasti keluar. Cuma kita nak minta, kita jangan buat. Tanda ni tetap keluar, tapi kita jangan terlibat. Tu ya. Saya buat contoh simple-simple sudahlah. Kan tanda akhir zaman, anak derhaka mak bapak. Tanda tu pasti keluar, macam mana pun dia akan keluar atas muka bumi. Cuma yang mengaji jangan buat. Ingat elok tu. Tu ya. Riba berleluasa. Akhir zaman memang riba banyak, tapi yang mengaji jangan terlibat dengan riba. Usahalah, khetiaklah supaya jangan sangkut dengan masalah yang nama dia riba. Itu je antara hikmah tujuan kita mengaji tajuk ni. Dan hari ni insya-Allah kita akan sambung muka surat yang ke-8 daripada kitab kita ni. Kita mula start hadis yang pertama hari ini. Jadi insya-Allah saya akan bacakan hadisnya, baca terjemahan dia. Lepas tu kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu buat catatan sikit lah. Saya rasa setiap hadis semua ada catatan. Kan? Jadi pakat-pakat catat lah. Dan kalau rasa tanda tu dah keluar dah, tengok nampak seketui duk jadi dah Ustaz, kalau boleh tolong write dekat nombor tu. Dekat nombor 1, 2, 3, 4 tu. Kalau boleh dekat nombor tu write. Maknanya paling tidak kita nampak, oh tanda ni muncul dah, oh tanda ni keluar dah. Senang untuk kita rujuk balik. Baik. Tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ni, waqala al-musannif rahimahullahu taala, waqala al-musannif hafizahullahu taala, perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Ini tanda yang pertama yang kita nak tengok hari ni. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Qala wa dhamma as-sibabata wal-wusta. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Baginda merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi SAW bersabda, bu'ithtu ana, aku diutuskan menjadi Rasul. Dengan kiamat, Nabi sebut macam ni. Ada hadis lain, Nabi sebut, wa yushir, Nabi tunjuk dua jari macam ni. Ada hadis, wa dhamma, dhamma ni Nabi perapat dua jari ni. Apa maksud perapat ni Ustaz? Perapat bahasa mudah dia macam ni lah. Rupanya baginda nak bagi tahu kita, lepas aku diutuskan di atas muka bumi ni, tak ada dah peristiwa besar yang lain dia nak jadi di atas muka bumi ni, melainkan kiamat. Boleh faham bahasa tu? Lepas baginda dilantik jadi Rasul, tak ada dah peristiwa besar yang nak jadi di dunia ni, melainkan kiamat.
Rasa-rasa tanda ni keluar Rai'ah nombor satu tu nombor satu tu Rai'ah. Tak payah bincang Cuma ayah kalau nak catat sikit, boleh buat catatan sebelah perkataan bumi tu, buat catatan di situ, tulis dah keluar 1400 tahun lepas. Mana tanda ni, tanda hak kita ngaji nombor satu ni dah keluar 1400 tahun dulu. Dia orang kita hari ni kata kiamat lambat lagi, boleh relax lagi, nak buat apa buat, rasa nak buat maksiat buat, rasa nak buat dosa buat. Padahal tanda hak Nabi sebut tu keluar 1400 tahun dulu. Dan siapa nak buat catatan di bawah tu boleh catat sikit lagi, tulis situ Imam Qurtubi mengatakan, catat kat buku tu. Kira lepas ni keluar boleh mengajak tu bagi poin ni, poin boleh mengajak tu Tulis kat buku tu, Imam Qurtubi mengatakan, inilah tanda kiamat yang pertama. Sambung sikit lagi, kerana baginda Rasul akhir zaman. Abang kita yang abang tak ada buku buku ada kat atas kotak ni kotak hijau, kalau nak ambil boleh ambil atas kotak lah. Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir, sebut terang-terang dah. Imam Qurtubi kata hadis ini merupakan satu tanda kiamat. Hadis ni nak bicara satu tanda kiamat, dan tanda kiamat nombor satu keluar atas muka bumi ni rupanya masa baginda dilantik jadi Rasul. Hak kita dah dengar cerita Nabi kena peluk Iqra kan ayat ni. Sebut siap tu. Ni sikit hari kan kita bulan Ramadan kan kita duk sambut nuzul Quran. Kadang bila bicara nuzul Quran ni, selalunya tok guru kalau bicara bab apa ilmu ataupun cerita pasal nuzul Quran ni, dia akan cerita Nabi SAW naik Gua Hira. Masa duduk di Gua Hira tu, Nabi kena peluk dengan Jibril kata Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari, aku nak baca apa? Nabi kata Iqra, nak baca apa? Iqra 3 kali nak baca apa? Kala sekali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tengok cerita tu kan. Habis selesai Nabi dapat Iqra, baginda balik dalam keadaan duk ketak-ketak tu. Isteri Nabi Nabi SAW suruh zammiluni, selimut aku. Rupanya peristiwa tu nanti Tok Guru akan main cerita tu. Peristiwa tu merupakan apa? Itu bahasa mudah kita sebut wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Tu cerita tu nak bagi tahu apa? Ayat Quran yang pertama turun pada baginda adalah Iqra. Itu juga tanda baginda dilantik jadi Rasul. Tak apalah, ada 2-3 poin, tapi salah satu poin kita kena ingat kalau kita dengar cerita ni lepas ni, ingat itu tanda kiamat nombor 1 yang keluar atas muka bumi. Maknanya peristiwa nuzul Quran ni kira tanda kiamat nombor 1 keluar dalam dunia ni. Awak yang senyap nampak ke? Lama dah banyak. Tak apalah, kita ambil pengajaran. Right dah nombor 1 tu. InsyaAllah. Poin nombor 2. Boleh baca macam tu boleh lah. Tak payah detail-detail sangat kan. Yang kedua, di antara tanda kiamat, yang ni pun saya rasa baca tajuk pun right dulu pun tak apa. Memang dah keluar dah pun, dah selesai dah pun. Kewafatan Rasulullah SAW. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dud sittan baina yaday sa'ah mauti. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kita. Potong kita tu tulis tu kiamat. Silap ejaan tu, bukan kita tu, kiamat. Maknanya ada 6 peristiwa besar yang akan berlaku, ataupun ada beberapa 6 lah. Ada 6 peristiwa besar dalam hadis ni Nabi sebut akan berlaku bila tiba dekat-dekat nak kiamat. Nak jadi kiamat akan muncul 6 ni dulu. Apa dia 6 tu Ustaz? Salah satu daripada 6 tu Nabi sebut mauti, kewafatan aku. Maknanya dekat nak kiamat kamu boleh tengok tanda ni muncul. Tanda ni keluar, mana dekat dah satu dengan kiamat. Nabi sebut salah satu dia mauti, kematian aku. Dan saya rasa yang ni pun tak payah bincang banyak. Baginda SAW wafat tahun 11 Hijrah. 11 Hijrah lah, kita 1442. Baginda wafat dah 1431. Dah lepas
1400 tahun lah baginda wafat. Rupanya baginda wafat tu, peristiwa baginda wafat itu satu tanda kiamat. Baik, ayah-ayah yang main mengaji pagi ni ataupun tengah hari ni, ayah-ayah mau tak kalau saya bagi 6 tu apa dah? Nak cetik Kalau nak cetik saya nak bagi. Yang Nabi sebut kiamat tak akan berlaku melainkan bila keluar 6 perkara ni. Bila keluar 6 ni, tu tanda nak kiamat lah tu. Nak? Kalau nak saya baca, cetik lah nak. Okey. Boleh cetik kat bawah tu, tulis. Pasal cerita ni Nabi sebut masa perang Tabuk tahun ke-9 Hijrah, dekat-dekat baginda nak wafat dah. Nabi sebut 6 peristiwa ni. Nabi kata jadi 6 ni nak kiamat lah tu. Nombor 1 tulis itu kewafatan aku. Tak apalah. Cetik kecil-kecil pun tak apa. Kewafatanku. Nombor 2 tulis itu pembukaan Baitul Maqdis. Itu sekali kita baca dekat hadis nombor 3. Tajuk nombor 3 tu pun bahas hadis tu jugalah. Okey. Nombor 3 tulis kat situ wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Wabak ta'un yang membunuhmu dan zuriatmu. Itu nombor 3. Maknanya Nabi sebut peristiwa ketiga yang akan berlaku ada wabak ta'un. Wabak tu akan bunuh kamu, bunuh keturunan kamu sekali. Keluar lagi peristiwa ni Ustaz. Ada yang kata peristiwa ni jadilah tahun 18 Hijrah di Syria. Wabak ta'un yang bunuh orang, yang bunuh sahabat, yang bunuh zuriat keturunan sahabat ni dah jadilah tahun 18 Hijrah. Habis pakat meninggal belaka. Muaz bin Jabal, sahabat yang kita selalu dengar nama, meninggal dunia dalam penyakit ta'un ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang besar, meninggal dunia dalam wabak ta'un ni. Sekali dengan keturunan dia, anak cucu cicit semua mati belaka. Tak ada keturunan dah. Itu nombor 3. Nombor 4, yang ni nampak gaya doa keluar zaman kita kot, wallahu alam lah. Nombor 4, kemewahan yang melampau. Kemewahan yang melampau. Ni dia nampak jadi zaman kita kot, wallahu alam lah. Nombor 5, hak ni pun nampak gaya duk jadi zaman kita jugalah. Apa dia Ustaz? Nombor 5, fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah terbesar sehingga semua orang Islam terkena. Fitnah apa saya tak tahu. Tapi akan mari satu masa orang Islam semua akan kena fitnah. Fitnah ni bukan tuduhan palsu, bukan. Fitnah ni maksud dia ujian. Semua orang Islam akan kena satu ujian yang sangat teruk. Ujian apa saya pun tak tahu. Tapi kita kena standby lah. Semua orang Islam nanti kena Kalau kata orang kafir kena, orang Islam semua kena. Benda apa Ustaz? Tak tahu, saya pun tak tahu. Cuma nanti kalau kita tengok satu suasana semua orang Islam kena fitnah ni, ingatlah Nabi SAW dah maklum kat kita 1400 tahun lepas. Boleh? Selesai. Dan yang paling menakutkan yang ni saya takut sikit lah, tapi tak apalah, ayat dia panjang, tapi saya baca lah noh. Kalau rasa nak cetik penuh cetik, kalau rasa nak cetik sekerat pun cetik lah. Ada poin yang ke-6 ni, maksud poin dia, orang Islam melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Orang Islam akan melakukan genjatan senjata dengan Bani Asfar. Asfar, A-S-F-A-R, Bani Asfar. Okay. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Dan mereka berkhianat terhadap orang Islam. Mereka tu siapa? Bani Asfar tu lah. Mereka berkhianat kepada orang Islam. Okey, ayat dia panjang sikit, tak apalah, pakai tulis lah noh. Dan menyerang orang Islam. Dan menyerang orang Islam di bawah 80 bendera. Dan menyerang orang Islam di bawah 80 bendera. Di mana satu bendera,
Tu ayat dia panjang, hadis tu panjang sikit. Ya, tu yang saya bagi panjang tu. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Di mana satu bendera ada 12,000 tentera. Cuma kita tak tahu siapa ya. Tapi sampai satu masa nanti kita akan nampak. Sebab tu penting mengaji kita isu-isu macam ni. Kita mengaji bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi kita mengaji, kita nak bersiap sedia. Dia akan berlaku. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik, selesai. Habis lah. Tak payah ulah panjang-panjang. Dua raih. Kewafatan baginda dah berlaku dah. Nombor 3. Pembukaan Baitul Maqdis. Hadis yang sama macam tadi, cuma tadi poin nombor 3 kan. Saya baca sekali lagi lah. An Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'dud sittan baina yaday sa'ah fadhakarna minha fathu Baitul Maqdis. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kiamat. Disebutkan salah satu daripada 6 tersebut pembukaan Baitul Maqdis. Siapa yang ada kitab, buat catatan di bawah tu, tulis ya. Saya mengajak ni kalau nak suruh tulis ya maknanya. Tulis kat bawah tu, telah berlaku. Tulis tu telah berlaku. Nombor 1, zaman Umar Al-Khattab. Tulis tepi tu 16 Hijrah. Tulis kat buku tu 16 Hijrah. Maknanya zaman Sayyidina Umar dulu Baitul Maqdis dah dibuka dah oleh orang Islam. Orang Islam masuk, orang Islam buka sekali. Rupanya bila buka tu tanda nak kiamat tu. Maknanya jadilah. Nombor 2 tulis kat situ zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang kita duk dengar cerita ni selalu ni. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sekali lagi orang Islam buka Baitul Maqdis. Tulis kat situ 583 Hijrah. 583 Hijrah. Rupanya Baitul Maqdis di Palestin tu, rupanya situ pun satu tanda kiamat namanya. Kalau orang Islam boleh buka Baitul Maqdis, tu tanda nak kiamat dah tu. Dan insya-Allah siapa nak buat catik-catik, siapa tak mau tak apa. Rupanya ulama sebut hak ni kalau jadi habis-habis meta lah. Ulama sebut akan dibuka sekali lagi oleh Imam Mahdi. Hak ni buka habis Imam Mahdi buka tu kira Dajjal mati dah masa ni. Imam Mahdi kalau dibuka Baitul Maqdis, maknanya Dajjal keluar lah. Masa tu kita teruk lah. Kalau nak catik kat bawah tu akan berlaku zaman Imam Mahdi. Jadi nombor 3 tu right lah. Memang keluar pun. Hak 1, 2 tu dah keluar lah pun. Hak nombor 3 lah sebagai penutup. Ada soalan dekat ni? 3 ni lu ada soalan? Boleh ke mengajak macam ni? Boleh bagi poin-poin terus senang. Baik, nombor 4. Yang ni menarik sikit tengok lah. Hak ni dia lain sikit. Di antara tanda akhir zaman, orang Mekah meninggalkan kota Mekah. Rupanya ni satu tanda akhir zaman, ni pun tanda kiamat. Apa dia Ustaz? Cuba tengok. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakhruju ahlu Makkah minha wa la ya'muruha illa qalilan thumma ta'muru wa tamtali'u wa tubna thumma yakhrujuna minha fala ya'uduna ilaiha abada. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, penduduk Mekah akan keluar daripada kota Mekah. Ni tanda akhir zaman. Kita akan tengok akan berlaku satu suasana orang Mekah mula keluar daripada kota Mekah. Kota yang Nabi janjikan pahala 100,000 kali ganda, kota yang Nabi sebut Dajjal tak boleh masuk, kota yang mana Nabi sebut, ada satu hadis Nabi sebut, siapa yang mati di kota Mekah, ke bumi di Ma'la, orang ni hari akhirat ada layanan-layanan istimewa untuk dia. Tempat yang paling istimewa atas muka bumi, tempat yang ada Kaabah Al-Musharrafah, tempat paling agung sekali dalam dunia ni, Ummul Qura. Tapi rupanya orang yang Allah Ta'ala bagi rezeki duduk di tempat tu, mai dekat-dekat kiamat, pakak kenyah keluar belakang, pakak lari keluar belakang. Kita tengok pasal apa. Penduduk Mekah akan keluar daripada kota Mekah. Yang kembali hanya sedikit, yang patah balik masuk ke kota Mekah tu sikit. Tapi dia patah balik saja. Dan mereka mendirikan bangunan. Pakak keluar ramai-ramai, hak balik tu sikit dia, boleh jadi ahli keluarga saja, boleh jadi kepala waris saja,
pakat balik, urus tanah, urus rumah, urus bangunan, urus apa harta yang ada di kota Mekah tu jadi bangunan. Kemudian mereka keluar semula, bila siap pembinaan, siap bangunan, siap pengurusan, siap pentadbiran, siap apa semua, lepas keluar balik, mereka tidak kembali selamanya. Tak balik ya. Ada tak ada lah? Ada tak ada? Kalau Yayah perasan tengok, ni lah suasana yang nak berlaku di kota Mekah awal tahun 2000 kalau perasan lah. Lah habis lah. Dulu kalau siapa pergi umrah, pergi haji tahun 1970-an, 80-an, berapa banyak hotel-hotel ada di tepi tu. Tapi hotel-hotel tu milik individu. Kau ni kau hotel, kau ni tukar bangunan dia jadi hotel, kau ni buat rumah dia jadi hotel. Tapi bila kita pergi balik tahun 2010, 2011, 2012, kawasan-kawasan hotel-hotel ada tu semua tolak habis lah. Habis lah. Kan? Orang-orang besar pula pegang hotel lepas tu. Faham apa ya? Rupanya tu tanda kiamat rupanya. Ayah-ayah boleh buat catatan kat buku tu sikit. Buatlah kurungan ke catatan ke kat bawah, tulis itu tanda kelemahan iman. Tanda kelemahan iman dan ilmu. Tulis itu. Tanda kelemahan iman dan ilmu. Rupanya akhir zaman, tanda lemah iman, tanda ilmu semakin kurang, orang Mekah mula keluar daripada kota Mekah. Tempat paling berkat sekali, mereka lari keluar. Mereka tak nampak kelebihan akhirat masa duduk di Mekah. Mereka duduk nampak habuan dunia je di Mekah ni. Kira nak buat projek tu, projek ni apa semua. Jadi boleh tulis kat buku tu, tanda kelemahan ilmu dan iman dan ilmu. Dan juga tulis juga, tanda rakusnya harta dan pemerintah. Pasal orang Mekah keluar Ustaz. Pasal itu tanda orang Mekah ni bukan semualah, tapi orang yang pulun ni, dia pulun pasal nak harta, nak kekayaan. Dia lubuk lah duit. Dan juga peranan pemerintah. Pemerintah pun kira gila buat bangunan ya. Pemerintah kira pulun nak bina bangunan lah. Jadi orang Mekah kat keluar mereka. Faham tak? Ya. Rek lah. Lepas tu lepas ni kalau ada rezeki pergi Mekah, tengok sama lah. Jangan duduk seronok tengok nyara jam tinggi, duduk ambil gambar seronok, duduk hotel tu ambil gambar, tengok hotel ni ambil gambar, naik berapa hotel Hilton, masuk pasar raya seronok, tengok duduk seronok kan. Bukan kata salah seronok, tapi kena tengok sama. Ini semua tanda-tanda kiamat yang nak mengingatkan kita tentang akhirat. Duduk di kota Mekah, nampak suasana bangunan terlalu banyak, ingat akhirat. Ini tanda-tanda yang Nabi dah sebut 1400 tahun lepas. Boleh? Ada soalan dekat ni? Tak kena beringat punya tanda tu. Sebab tu apa jadi di Mekah ni kena ambil peduli sikit. Ni ayah pun dah dapat video yang kata apa putra Muhammad bin Salman, putra mahkota. Kan ada video satu ucapan dia yang viral lah itu. Dia nak jadikan apa Syariqul Awsat, dia nak jadikan Timur Tengah ni nak jadi macam apa nama Eropah. Nak jadikan Timur Tengah ni kira 20-30 ni orang tak tengok Eropah, orang tengok Timur Tengah ya. Kira kemodenan ni akan dibuat di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Ada dengar video tu. Ni dia target 20-30. Lepas tu kalau kita pergi Mekah duk tengok, kalau dekat projek-projek mana tu, kat depan tu dia akan tulis 20-30, 20-30. Tu dia punya wawasan dia bah. Nak jadikan negara tu negara yang maju 20-30. Kita duk tengok pedia 20-30. Rupanya dia nak sakan, nak sakan membangunkan. Nak bangun sungguh-sungguh. Padahal Nabi bagi gambaran dah ni. Any question? Tak ada noh. Tak ada rate nombor 4. Nombor 5. Boleh mengaji begitu boleh noh. Insya-Allah nah. Tak payah banyak-banyak kan. Tanda yang kelima, melimpahnya harta benda. Yang ni ambil perhatian. Yang ni tanda nombor 5 ke atas ni semua ada kaitan dengan kita belakang ni. Tengok nah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikumul mal fayafidanna hatta yahumma rabbul mal man yaqbalahu minhu sadaqatun wa yud'a ilaihi ar-rajul fayaqul la aribali fihi atau kama qala. Kan? Saya baca hadis harap tu bukan apa, kalau ada siapa-siapa yang tak ada baris, bukan nak berbaris, boleh berbaris. Kan? Kalau saya silap baca, mungkin ayah-ayah ibu boleh tengok balik. No? InsyaAllah. Pasal saya punya kitab pun tak ada baris tak? Kan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat melainkan harta melimpah ruah. Siapa ada kitab buat catatan sikit di tepi tu, di kalangan orang Islam. Rupanya tanda akhir zaman, orang Islam jadi umat yang sangat kaya. Orang kapiak kaya ni banyak dah. Tapi yang jadi cerita tanda akhir zaman ni, orang Islam akhir zaman mula jadi kaya belakang. Dan saya rasa tak pelik sebut, kekayaan orang Islam ni mula semakin hebat, khususnya di tanah Arab. Kekayaan mula hebat tahun 1970-an atau 80-an, bila minyak ditemui di sana. Bila minyak start, orang Arab jumpa minyak, korek minyak, gali minyak, start time tu dia kaya. Habis mereka start kaya tu, kita tengok dia kekayaan melampau-lampau. Minyak lah. Boleh no? Rupanya Nabi sebut lah, tanda akhir zaman kamu akan tengok orang Islam ni mula jadi kaya belakang. Baik. Tapi kekayaan tu, cuba tengok nah. Sehingga tuan harta sukar untuk mendapatkan penerima sedekah. Sampai satu tahap, orang kaya ni jumpa orang miskin nak bagi sedekah. Jumpa, tak mau. Jumpa orang ni, tak mau. Jumpa orang ni, tak mau. Jumpa orang ni, tak mau. Yang ni ada, tak ada lagi Ustaz. Rasa macam law tak keluar ni. Rasa macam law tak muncul lagi. Sekali kita tengok. Ya. Bila ditanya kepada seorang lelaki, bila jumpa siapa-siapa pun nak bagi harta ni, lelaki itu akan berkata, aku tidak memerlukan harta tersebut, aku tak mau. Orang kaya ni pergi jumpa siapa pun. Kalau tengok hadis lain, Nabi sebut orang bawa ketui mah, bawa zahab mah, bawa mah nak bagi ke orang, tak mau. Nak mah, tak mau. Nak mah, tak mau. Rupanya tu tanda akhir zaman. Jadi tak jadi Ustaz. Baik, ayah-ayah boleh buat catatan. Nombor 1, tulis situ, telah berlaku zaman Sayyidina Osman. Rupanya telah berlaku zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman dah berlaku sekali. Zaman umat Islam semua time ni pakat kaya belakang ni. Sehingga buat haji tiap-tiap tahun. Punya kayanya orang Islam time tu. Zaman Sayyidina Osman. Jadi sekali. Time tu orang beli hamba. Hamba ni dia tak beli, dia bukan pernah tengok cerita 3 Abdul kan? Kan 3 Abdul jual 5 dirham, 5 dirham, 10 dirham. Dia jual harga tu letak macam tu ya. Zaman Sayyidina Osman jual hamba timbang berat. Tengok berat banyak mana. Lagi berat, lagi mahal. Sebab time tu orang semua kaya. Macam tu. Nombor 2 tulis itu telah nombor 2 zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang ni zaman ni tak upaya. Umar bin Abdul Aziz 99 hijrah sampai 101 hijrah. Ini keluar. Zaman ni lagi tak upaya kan. Zaman ni orang kaya bawa kereta, nak duit saya. Nak kereta saya, tak mau bagi roleh. Nak kereta saya, bagi roleh. Nak kereta saya, bagi roleh. Ya, jadi apa pun kita doa tak ada ya Ustaz, tak ada apa, keluar lama dah. 99 hijrah, 100 hijrah lah 1440. Dah 1300 tahun dah tanda dia keluar atas muka bumi. Kalau dibicarakan macam itulah. Baik. Buat catatan sikit di bawah, ni ada pandangan ulama lain pula. Hak ni lega sikitlah. Pasal hak ni tak jadi. Ada ulama kata hadis ni maksud dia macam ni. Tanda ni tak keluar lagi, dia kata tanda orang kaya nak bagi orang miskin tak mau terima ni tak jadi pun. Bila jadi? Tulis kat buku tu, akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Ni yang saya bagi kat ayah-ayah ibu-ibu sekalian ni semua pandangan ulama belakang tu. Ada ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Saya rangkum semua ya. Bagi tulis point tu. Tulis kat buku tu, akan berlaku bila matahari terbit dari barat. Ada ulama kata tanda ni tak keluar lagi. Tanda ni akan berlaku bila matahari cuh keluar belah barat. Matahari bila naik belah barat, masa tu kita tengok orang kapiak pakat nak masuk Islam belakang.
Orang kafir tengok suasana tu, pakak kira nak masuk Islam, nak mengucap belaka. Masa tu tak ada guna, pintu taubat tutup lah. Time tu juga orang Islam hak malah, hak tak rajin, time dua ada tak mau semayang, nampak cuih matahari naik baru pakak nak semayang, tak ada guna. Time tu orang yang hidup keli laki bini, isteri derhaka pada suami, nampak matahari naik baru nak minta maaf, nak taubat, nak perbetul hubungan dengan suami, tak ada guna. Hidup keli dengan mak bapak baru nak perbetul, tak ada guna. Lejak sikit tak apa haji? Sikit boleh kan? Kan azan lo. Kita jawab azan dulu, sekali kita sambung sikit lagi. Balik pada tajuk tadi, rupanya ada satu pandangan yang menyatakan, yang sebut tanda akhir zaman ni, tanda ni tak keluar lagi. Tanda ni akan muncul bila matahari cuih nak belah barat. Bila naik saja sebelah barat, orang semua pakai nak buat kebaikan masa tu. Hak mana orang Islam yang sebelum ni malas, tak rajin, ataupun kita panggil langgar perintah Tuhan, masa tu semua pakai nak perbetul. Termasuklah orang yang ada harta yang banyak. Masa tu orang yang ada harta, dia tengok matahari naik sebelah barat, masa tu dia kira nak pergi bagi ke orang yang harta dia tu. Dia tahu dah, harta ni tak boleh bagi manfaat kat dia dah, harta ni tak boleh buat apa dah. Dia kalau simpan harta ni, dia ada satu keadaan yang sangat rugi. Jadi dia pergi jumpa orang kira nak bagi ni. Ni suasana ni kan jadi ni. Dan masa tu orang yang susah, masa tu semua tak mau harta, tak mau ambil. La aribali fihi, kami aku tak perlu benda ni, aku tak mau benda ni. Pasal apa tak mau? Sebab masing-masing nampak harta ni jadi beban. Rupanya ulama sebut hadis ni nak mengajak kita, ayah-ayah kalau nak buat kebajikan, buat sekarang. Kalau nak semayang, mayang sekarang. Kalau kata nak buat apa-apa amalan baik, buat sekarang. Jangan buat selepas matahari naik belah barat. Jangan tunggu matahari naik belah barat baru nak pulun. Tak ada guna. Ibu-ibu yang ada di sini, kalau kata apa nak buat apa kebaikan pun buatlah, nak sedekah ke, nak infak ke, nak buat wakaf ke apakah, buatlah. Tupang ada, buatlah. Bila matahari naik belah barat, habis pintu taubat tutup. Bila nyawa sampai ke roh-roh, sampai ke kerongkong, pintu taubat tutup. Tak ada guna. Ada satu makcik baru ni tanya soalan, Ustaz, dia tanya soalan sedekah, tak apalah saya buat contoh sedekah ni, kita kait lah dengan apa saja ni. Dia kata, Ustaz, saya sedekah sekarang, masa hidup ni, dengan saya sedekah waktu saya nak mati, Ustaz. Saya duduk tengah sakit, duduk atas katil tu, dah tahu dah. Memang tak pergi ke mana nak mati lah. Masa tu baru saya hitung. Ni nanti kalau mak mati nanti, duit dalam tabung haji mak apa wakah kat Mak Tafiz tu nah. Duit bawah bantai ni apa pergi bagi dekat apa nama masjid tu nah. Ni duit mak ada sikit-sikit ni apa buatlah wakah-wakah kenuri-kenuri apa kat mak sikit nah. Baik, makcik tu tanya, sama ada Ustaz pahala masa kita bagi masa hidup sendiri macam ni dengan kita duk pesan-pesan kat anak Ustaz suruh anak buat nanti. Sama tak? Jawapan dia sangat tak sama. Sangat beza ganjaran dia. Lepas tu kalau nak buat tengah sihat ni. Buat tengah sihat ni. Jangan buat waktu nak sakit, waktu tahu nak mati baru kira nak bagi. Tak banyak manfaat pun. Understand? Any question? Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan sambung. Sikit ke? Yang ni re'ah nombor 5 tu. Nombor 5 tu mana keluar ada pun re'ah. Nombor 6. Sikit ke? Yang ni minta tolong sungguh-sungguh nah. Yang main mengaji saya haraplah khususnya yang mendengar kuliah malam ni secara langsung ni minta tolong sungguh-sungguh nah. Tanda akhir zaman ni dia akan keluar wazdahara, dia akan makin berkembang. Merata tempat akan jadi tanda nombor 6 ni. Cuma nak minta tolong yang mana main mengaji hari ni, tolong hati-hati dengan tajuk nombor 6 ni. Yang mana duk tengah buat benda ni, tolong stop. Tolong berhenti sungguh-sungguh. Apa dia Ustaz? Rupanya di antara tanda akhir zaman, pendapatan dengan cara maksiat. Rupanya di antara tanda akhir zaman, manusia dah mula tak peduli dah. Halal ke haram, dia tak ambil kisah kan. Dia kira sapu janji dapat. Halal haram tak tepi. Boleh tak boleh tak tepi. Dosa tak berdosa tak tepi. Janji benda ni aku mau dapat. Cara macam mana tu jangan pasal lah. Janji boleh kat aku. Rupanya tanda akhir zaman akan main suasana macam ni. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am min al-halali am min al-haram. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, akan mari kepada manusia ni satu suasana,
manusia tidak lagi mempedulikan daripada mana mereka mendapatkan harta, adakah dari yang halal ataupun daripada yang haram. Tanda akhir zaman akan mari satu masa manusia dah tak peduli halal haram, dia kira sapu ya. Soalannya, kenapa jadi macam tu? Ayah-ayah yang mana ada kitab buat catatan kat buku tu, tulis situ kerana nipisnya iman. Akhir zaman ni iman manusia makin nipis, dia goyah dengan benda haram. Tu yang main video baru ni kan, video judi boleh buat tau. Puna biadab makhluk buat video. Tambah hak baru ni keluar iklan apa, sama juga iklan judi juga, main game online. Yang buat iklan tu orang Melayu pakai tudung berani lah, jahat Malaysia. Berani lah. Baik, tulis kat tu, kerana nipisnya iman, tiada ilmu. Sebab tak ada ilmu, nombor satu iman nipis, halal haram dia tak peduli dah. Tak ada ilmu pula ustaz, tak tahu kata benda tu haram, dia ingatkan boleh, dia kira siapa ya. Dua, yang ketiga tulis itu kalau bahasa buku tulis tak sikit no. Kalau bahasa buku dia tulis bernafsu dengan harta. Kalau bahasa bernafsu dengan harta, kalau bahasa kampung kita panggil kelabu mata lah, kelabu mata dengan harta. Rupanya akhir zaman akan mari satu zaman manusia jadi macam tu, dia kelabu mata dengan harta ni. Banyak sikit, kira nak pulun, nampak dapat lebih sikit, kira nak pulun. Halal haram dia tak tepi. Dan yang keempat tulis itu kelemahan pemerintah. Kelemahan pemerintah. Rupanya tanda akhir zaman, pemerintahan di akhir zaman secara umum lah, bukan kita fokus Malaysia, dia pemerintahan di dunia ni secara umumnya, mereka mula longgarkan benda-benda haram ni. Benda haram ni mereka tak sekat. Biar buka pelacuran, biar buka, sekat sikit tumbuh lagi, biar pia. Kena pula pegawai-pegawai ni dibayar pula rasuah sikit, nak buat apa tu yang main lah kecoh kan, sampai dalam Malaysia pun kecoh isu tu lah kan, hak poli-poli semua kan, wallahualam lah. Cuma nak sebut dia empat ni, iman nipis, kekurangan ilmu ataupun tak ada ilmu, dengan harta ni bernafsu, kabuk mata dengan harta, dan juga kelemahan dari sudut pentadbiran kuasa pemerintahan. Bila empat ni macam tu jadi tu ya, boleh dapat lah. Kalau tanya persipah jadi macam tu Ustaz, empat ni ayah-ayah yang mana saya rasa yang mana main mengaji daripada kelas minggu lepas pada muka surat, tak silap saya pada muka surat 7, ayah-ayah ada buat catatan kan, ibu-ibu ada buat catatan kan, berkaitan dengan yang saya sebut asas kiamat ataupun rukun kiamat. Pasal kan rukun kiamat part tu, dia pusing part tu sebenarnya. Nampak siapa yang tulis hari tu berkaitan dengan iman, ilmu, harta, pemerintah. Rupanya empat tu lah penyebab tanda kiamat ni banyak duk muncul, banyak keluar. Masalah ilmu, masalah iman, masalah harta, masalah pemerintahan. Empat ni menyebabkan apa? Tanda kiamat ni banyak keluar ke zaman ni. Hak merapu-merapu ni banyak keluar. Dan yang menariknya, ayah-ayah kita diminta baca surah Kahfi. Tiap-tiap minggu baca surah Kahfi. Kita diminta hari-hari baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Kahfi. Alasannya apa sebab dia Ustaz? Nabi sebut nak elak daripada Dajjal. Surah Kahfi tu nak elak pada Dajjal. Padahal surah Kahfi ni ada 110 ayat panjang, 110 ayat. Satu nama Dajjal pun tak ada. Kalau perasan lah, satu nama Dajjal pun tak ada. Tapi siapa baca surah tu? Rupanya antara rahsia dia, rahsia surah tu, kalau kita perasan lah, dalam surah tu ada 4 cerita. 4 cerita. Nombor 1 cerita pasal Ashabul Kahfi. Mereka lari masuk dalam gua sebab jaga iman. Poin iman ada situ. Cerita yang kedua dalam surah Kahfi, cerita pasal 2 beradik, pasal tanah, pasal harta. Harta ada itu. Cerita yang ketiga dalam surah Kahfi, cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Berkait dengan apa? Ilmu. Nabi Musa pergi mengaji dengan Nabi Khidir, nak dapatkan ilmu. Ilmu ada kat situ. Dan yang keempat, cerita Iskandar Zulkarnain, berkait dengan kekuasaan. Semua ada kaitan maka. Dajjal keluar akhir zaman nanti, dia akan pelingkup 4 benda ni
dia pelingkup iman manusia, dia pelingkup ilmu manusia, dia pelingkup reta sampai tak peduli halal haram, janji sapu, dia provok manusia supaya rebut cari reta, halal haram tak tepi, dia tonjol hak tokoh-tokoh hak kaya-kaya ni supaya kita pakat cemburu belakang. Lepas tu dia bagi orang pakat gila kosa belakang. Dia nak pelingkup senang pak tu baik, understand? Boleh kan? InsyaAllah. Tanda yang rean nombor 6 tu cuma nak minta tolong yang mengaji jangan buat lah, tak tolong lah. Sebagai penutup lah nombor 7 ni minggu depan lah. Mungkin siapa yang tak ada kitab minggu ni, minggu depan saya cuba khetiak bawa kita pakat-pakat, tapi bawa pen lah, syarat bawa pen pasal banyak semua hadis ada catatan. Saya nak minta tolong yang mengaji hari ni, minta tolong sungguh-sungguh, tolong hati-hati dengan harta kita lah. Yang mengaji ni dulu, tolonglah jaga. Jangan terlibat dengan benda haram. Kalau tahu benda tu berdosa, jangan ambil. Walaupun sekupang, walaupun seduit, walaupun 5 sen, jangan ambil. Jangan ambil. Minta tolong sungguh-sungguh. Rupanya bila kita ambil hak orang lain, kalau kita ambil cara tak betul, rupanya kesan dia, saya sebut dalam perkataan mudah dia jadi macam barah dalam reta kita. Kita ambil cara haram ni sikit dia, tapi dia jadi barah dalam hidup kita. Reta kita habis jadi masalah disebabkan sikit benda haram yang kita ambil. Ayah kerja gaji cantik dah, gaji elok, tapi kadang-kadang OT 2 jam, claim 3 jam. Kan tipu tu. Kita panskap pukul 8, 8.30 tak masuk kerja lagi. Saat lagi Ustaz, pukul 1 tak masuk lagi rehat. Pukul 5 balik. Kan kita dapat upah tiap hari, sebulan sekali dapat upah. Upah tu berdasarkan kerja kita 8 sampai 5. Tapi kita buat kerja tak sampai 8.5, kita hilang banyak. Jadi kita ambil hasil orang. Jangan buat macam tu, jangan. Yang mana jual tanah, beli tanah, jangan duk ambil cara haram, jangan. Ibu-ibu di belakang hari tu kita mengaji tajuk ambil duit suami. Kuliah Tuha itu, ambil duit suami tak habaq, jangan, walaupun nampak simple. Jangan. Sebagai penutup, ada satu cerita lah, ada satu orang ulama, orang alim, anak buah dia mai cerita kat dia, Tok Guru, saya ni kerja sehari dapat 5 dirham sehari, 5 dirham tak cukup Tok Guru, duit saya sikit, cukup tak cukup, 5 dirham sehari tak cukup. Tok Guru tu kata tak apa, mana majikan kamu? Dia kata tu majikan saya. Tok Guru pi minta bagi up gaji sikit, bagi gaji naik. Tak apa. Tok Guru tu pun pi jumpa majikan tu, bos, anak buah kamu minta supaya gaji dia naik sebab dia kata dia sesak, tak cukup duit lah apa semua. Jadi saya nak minta pada kamu, wahai bos, kamu ni majikan, saya nak minta kat kamu tolong potong gaji dia 1 dirham, bagi tinggal 4 dirham yang sehari. Potong bagi tinggal 4 lah. Bajikan Tok Guru suruh, dia potong tu dia kata esok 4 dirham ya. Rupanya esok sungguh Tok Guru, bos tu bayar 4 dirham ya, bayaran gaji hari bayar 4 dirham ya. Anak buah ni budak gaji ni pergi jumpa Tok Guru, biar merayu balik bagi naik 5 cukup lah, 4 lagi sesak Tok Guru, biar minta balik bagi naik jadi 5 balik. Tok Guru tu pun pergi jumpa, anak murid kamu mai jumpa aku ni, anak murid ni mai jumpa, dia minta suruh penaik balik 5, aku nak minta kamu potong lagi 1 dirham. Jadi tinggal 3. Rupanya lepas tinggal 3 tu, anak buah ni tak mai jumpa Tok Guru lah. Pasal apa? Takut lagi pergi jumpa lagi, kena 2 dirham jam. Tapi rupanya lepas seminggu, lepas 2 minggu, usbu'ain, lepas 2 minggu lah, rupanya anak murid tu mai jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, terima kasih banyak-banyak saya rasa rezeki saya sehari 3 dirham tu cukup pula. Lah saya duk dapat 3 dirham tu cukup pula dah. Sebelum ni duk rasa tak cukup, dapat 5 tak cukup, ni dapat 3 cukup pula. Tahu Tok Guru tu jawab apa? Dia kata sebenarnya gaji kamu ni, atau sebenarnya kerja yang kamu buat ni padan dengan upah 3 dirham yang banyak. Kamu buat kerja relax banyak, rehat banyak, culas banyak, tuang banyak apa, patut gaji kamu tu 3 dirham ya. Sebab tu bila dapat 3 dirham cukup. Selama ni kamu dapat 5 dirham, kamu dapat lebih, tak padan dengan kerja yang kamu buat. Sebab tu kerja kamu 5 dirham tak cukup-cukup. Dia
Sebab tu hati-hati, point dia bukan nak suruh potong gaji dah, tapi nak abang kata jaga noh, takut kita buat lebih kurang, tak peduli halal haram siapa, dia akan short kita punya pendapatan. Gaji kita short, duit kita short, tak campur dengan haram ni memang masalah. Nak abang tu lah. Ya, biarlah tanda ni keluar pada semua orang, keluar kot lain lah. Kalau boleh jangan biar tanda ni keluar dalam diri kita hak main mengaji di Sungai Tiram hari ni. Jangan bagi kita, jangan buat lah, bahasa mudah jangan buat. Biarlah tanda ni keluar pada orang lain. Boleh kan? Nah, minta tolong sungguh-sungguh lah. Mudah-mudahan 6 poin hari ni ada faedah. Dia tekat nombor 10 lah. Yang poin banyak ni tekat nombor 10. Start nombor 11 tu saya baca tulis 1-2 poin gitu ya. Yang nak ulas banyak tekat nombor 10 ya. Boleh noh? InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. InsyaAllah ada 3 pertemuan lagi dan habis, don't worry, dan habis kitab ni insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Siapa yang berhajat nak kitab ni, minggu depan saya bawa. No? Nanti kalau nak tulis poin, boleh ikuti balik video yang direkam ni. Nah, boleh cetik semula poin-poin tu insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.